Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara Brunei Darussalam adalah Brunei yang benar-benar yakin dan sabar untuk membiasakan diri dengan vaksin ketuhanan dalam menghadapi wabak. Kerana itu, tegas Baginda, sampai sekarang negara masih belum berhenti dari berzikir dan berdoa. Baginda juga menaruh keyakinan bahawa apa yang berlaku kepada negara Brunei Darussalam yang sudah lebih setahun mengalami keajaiban sifar dari jangkitan tempatan adalah berpunca dari keberkatan mendekati Allah. Kebawah Dulia Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah perutusan sempena Hari Raya Adil Adha tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Menyentuh mengenai takbir dan tahmid sebagai kalimah agung, Kebawah Dulia Maha Mulia menekankan tidak diragukan lagi, dengan mendengar takbir, jiwa akan bertambah teguh. Maka oleh itu, dalam keadaan sekarang, takbir dan tahmid serta lain-lain zikir adalah mustahak untuk dijadikan pakaian supaya jiwa kita tetap tabah dan sabar menghadapi apa jua keadaan dan ujian. Di antara ujian yang masih menekan dunia ialah ketakutan kepada wabak coronavirus. Dan ditambah lagi, akhir-akhir ini muncul pula varian baru yang menurut pakar lebih pantas merebak dan mudah menular. Oleh itu, belumlah sampai masanya untuk kita berlonggar-longgar dengan situasi hari ini. Tetapi masih sahaja perlu untuk terus berhati-hati dengan mematuhi protokol kesihatan di samping konsisten mengamalkan vaksin ketuhanan selaku perisai diri. Dari pengamatan dan pengalaman, penggunaan vaksin ketuhanan sangatlah memberangsangkan dengan Brunei. Sudah lebih setahun mengalami keajaiban sifar dari jangkitan tempatan. Kebawah Dulia Yang Maha Mulia dalam titah menggariskan perlunya amalan beragama khusus di zaman pancaroba ini. Beta menaruh keyakinan bahawa apa yang berlaku kepada Brunei Darussalam adalah berpunca dari keberkatan mendekati Allah. Apa sahaja masalah atau musibah, kita tetap akan merujuknya kepada Allah melalui doa dan zikir, memohonkan kelepasan. Inilah makanya rahmat pun turun kepada Brunei, menjadikannya sebuah negara yang selamat. Khusus di zaman pancaroba ini, amalan-amalan beragama sangatlah diperlukan. Namun bukan semua orang nampak pendekatan ini. Bagi mereka yang nampak akan beruntung, sementara yang tidak nampak akan kekal dalam kerugian. Titah Baginda juga menekankan pentingnya membiasakan diri dengan zikir dan doa. Kita di Brunei tidak mahu berada dalam kerugian. Kerana itulah, dalam menghadapi wabak, kita dari awal-awal lagi sudah membiasakan diri dengan zikir dan doa. Membiasakan diri dengan vaksin ketuhanan ini adalah ia tuntutan agama. Ia perlu dibuat dengan yakin dan sabar. Mengapa dengan yakin dan sabar? Kerana kalau tidak yakin dan sabar,
orang tidak akan melakukannya walaupun zikir dan doa itu perkara mudah. Tetapi alhamdulillah, Brunei kita adalah Brunei yang benar-benar yakin dan sabar. Kerana itulah sampai sekarang kita masih belum berhenti dari berzikir dan berdoa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah, yakin dan sabar ketika berhadapan dengan ujian adalah pakaian nabi-nabi dan orang-orang soleh. Lalu kerana yakin dan sabarlah Nabi Ibrahim AS sanggup melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putra baginda Nabi Ismail. Ini adalah tahap tertinggi contoh orang yakin dan sabar ketika berhadapan dengan ujian. Akhirnya, beta dan keluarga beta ingin mengambil peluang di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua lapisan rakyat dan penduduk yang beragama Islam. Semoga sekalian kita akan terus berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 113,703 orang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sektor bukan minyak dan gas meningkat pada suku pertama 2021. Ikuti perincian berita-berita tersebut selepas ini. Empat kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 309 kes. Kes 306 seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 43 tahun. Beliau mengalami demam panas, batuk dan selesma sejak 11 Julai 2021. Kes 307 seorang lelaki warga negara Filipina berumur 47 tahun. Beliau mengalami sakit kepala sejak 15 Julai 2021. Kes 308 seorang lelaki warga negara Filipina berumur 35 tahun. Beliau mengalami demam flu, batuk, selsema dan cirit-berit sejak 18 Julai 2021. Kes 306 hingga 308 tiba ke negara ini dari Singapura melalui kapal laut pada 9 Julai dan pengesanan kontak mendapati 15 kontak terdekat bagi kes-kes ini. Sementara kes 309 seorang perempuan warga negara Filipina berumur 42 tahun yang tiba dari Manila pada 7 Julai 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Pengesanan kontak mendapati tidak ada kes terdekat bagi kes ini. Semua kes dikesan semasa mereka sedang berada dalam kuarantin dan keseluruhan pengandalian perjalanan semasa ketibaan serta pengasingan diri mereka didapati telah mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Dengan itu, 41 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan yang baik. Sementara 4 kes sembuh dilaporkan hari ini. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 168 kes. 788 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,137 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 269 ujian bagi virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 148,578 ujian.
Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 19 Julai 2021 seramai 3,681 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 113,703 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 20,802 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 19,073 orang. Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah merangka strategi vaksinasi bagi rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara ini. Vaksinasi tersebut diberikan secara percuma. Kru Mojo RTB meninjau proses vaksin di Pusat Vaksinasi Stadium Tertutup Brakas. Sambutan orang ramai amat menggalakkanlah, alhamdulillah. Kalau sebelum ini orang takutlah, but now semua orang bersedia sudahkan mau benjek kami. Bila sudah kena lancarkan by fasa-fasa tu, orang ramai bergagas sudahkan mau benjek, tapi mesti ikut fasa kan. But now sudah fasa ketiga dibukakan, ramai orang datang untuk mendapatkan perjanjian itu. Alhamdulillah. Vaksinasi merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri sendiri, orang yang tersayang dan juga masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19 dan sebagai immunity herd bagi melindungi orang yang tidak dapat mengambil vaksin COVID-19. Beberapa orang penerima yang sempat ditemui mengungsikan pengalaman mereka setelah menerima vaksin. Alhamdulillah, kita rasa bersyukurlah kepada Allah SWT kerana kerajaan Kebadulian Maha Mulia sentiasa prihatin dengan rakyatnya dan ini merupakan satu perkara yang patut kita bersyukur kepada Allah SWT kerana negara kita ini masih lagi terlindung daripada COVID-19 ini. Tidak ada peluang apa-apa rasanya. Rasanya nyamanlah. Dalam bayi takut biasa saja. Kiranya yang belum itu bolehlah mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini lah. Banyak keluarga saya pun sudah banyak benjik lah. Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai, terutama warga emas dan orang yang berisiko tinggi, agar mendapatkan vaksin COVID-19 untuk sama-sama melaksanakan peranan masing-masing bagi melindungi diri sendiri. Selain itu, petugas-petugas vaksin juga berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi mereka yang menerima vaksin. Itulah pengalaman yang paling besar yang saya alami untuk memvaksinat orang. Dalam 1,000 lebih orang lah dalam sehari itu. Beratus orang tapi overall 1,000 lah, 1,000 plus. Selama pengalaman menginjek ini, macam-macam pulang jenis-jenis orang yang kami injek itu. Ada yang takut, sampai ada juga yang minta pegang tangan. So, one of our people pun have to pegang tangan dia. And then kami cakap, jangan lihat the needle itu. Kami cuba yang semampu kami lah untuk supaya menginjek in a smooth way lah untuk keselamatan je lah. Pelbagai kemudahan telah disediakan di pusat vaksinasi, antaranya kemah ruang menunggu, kemudahan notis dalam bahasa asing dan pengimbas suhu badan. Selain itu, mobility break juga diadakan selama 3 minit bagi menghilangkan rasa lenguh bagi para petugas dan orang ramai yang menunggu giliran bagi mendapatkan vaksin. Bersama melindungi. Ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Talian Nasihat Kesihatan 148 dan pusat-pusat vaksinasi COVID-19 ditutup sementara esok 21 Julai 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan orang ramai yang berhasrat mendapatkan ujian swab esok bolehlah mendapatkan ujian berkenaan di Pusat Kesihatan Brakas bermula pukul 2.30 petang hingga 8 malam. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123.
Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada suku pertama 2021 menurun 1.4% tahun ke tahun. Ia disebabkan oleh penurunan dalam sektor minyak dan gas 5.3%. Bagaimanapun, sektor bukan minyak dan gas mencatatkan peningkatan 3.1%. Jumlah KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa RM4.2 bilion berbanding RM4.6 bilion pada suku pertama 2020. Sektor minyak dan gas merangkumi aktiviti perlombongan minyak dan gas dan pembuatan gas asli cecair LNG dengan sumbangan sebanyak 47% kepada jumlah nilai tambah kasar GVA. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang 53%. Penurunan dalam sektor minyak dan gas disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah daripada 116.3 ribu tong sehari pada suku pertama 2020 kepada 114.9 ribu tong sehari suku pertama 2021. Pengeluaran gas asli juga menurun 34.8 juta meter padu sehari pada suku pertama 2020 kepada 32.6 juta meter padu sehari suku pertama 2021. Selain itu, pengeluaran LNG turut mencatatkan penurunan daripada 1,1,466 MMBTU sehari kepada 886,868 MMBTU sehari pada tempoh masa yang sama. Penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas disebabkan penutupan tidak berjadual di pelantar luar pantai. Manakala penurunan pengeluaran LNG disebabkan bekalan gas yang terhad berikutan aktiviti penyelenggaraan berjadual dan tidak berjadual. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas terutamanya aktiviti hiliran terus menunjukkan peningkatan pengeluaran produk petroleum dan kimia meningkat dengan GVA sebanyak RM337 juta pada harga tetap suku pertama 2021 daripada RM294.9 juta pada suku pertama 2020. Ini diikuti peningkatan subsektor perdagangan borong dan runcit selaras dengan peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan ke luar negara yang masih dikuatkuasakan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Peningkatan subsektor selaras dengan peningkatan jualan runcit yang didorong oleh jualan di gedung serbaneka. Subsektor perkhidmatan kesihatan juga meningkat berikutan peningkatan dalam aktiviti perkhidmatan kesihatan bagi sektor kerajaan dan sektor swasta. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan juga mencatatkan kenaikan 21.5% pada suku pertama tahun ini berikutan peningkatan pengeluaran subsektor perikanan dan ternakan. Peningkatan penghasilan industri perikanan disebabkan peningkatan penghasilan sektor penangkapan ikan dan akuakultur. Hasil keluaran tangkapan nelayan kecil-kecilan penyumbang terbesar peningkatan penghasilan sektor penangkapan ikan. Manakala penyumbang utama peningkatan sektor akuakultur adalah daripada peningkatan keluaran melalui subsektor ternakan udang. Sementara itu, peningkatan aktiviti ternakan disebabkan peningkatan pengeluaran daging kerbau, ayam pedaging dan daging kambing. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan KDNK disebabkan penurunan permintaan luar iaitu ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 4.3% tahun ke tahun. Permintaan dalam negeri juga mencatatkan penurunan disebabkan penurunan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan 9.8% dan penurunan perbelanjaan kapital 5.7%. Walau bagaimanapun, penurunan diimbangi oleh peningkatan pada perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah 9.6%.
Laporan penuh KDNK suku pertama tahun ini boleh didapati di laman sesawang www.deps.gov.bn. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis tersebut berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehen Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis bertujuan menzahirkan tanda syukur di atas kepimpinan bijaksana ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara dengan berlandaskan iman dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandemik COVID-19 melanda negara tahun lalu. Walaupun penularan wabak COVID-19 berjaya dibendung di negara ini, pengalaman para petugas barisan hadapan masih segar di ingatan masing-masing. Ketakutan, kekeliruan, kepenatan dan sebagainya dilalui dengan sabar dan tawakal bagi memastikan negara bebas dan berjaya memutuskan rangkaian COVID-19. Walaupun kita ini tidak ada pengalaman dalam mengatasi masalah itu, sebenarnya kita ini hanya perlu ada keberanian saja. Keberanian, kepercayaan diri dan menjaga keselamatan kita ini sendiri. Saya sebagai seorang driver ambulan yang membawa semua orang yang kena kuarantin perasaan ada rasa takut juga, tapi kami beranikan juga walaupun apapun kami semangatkan dirilah untuk menjalankan tugas kami itu. Masa mula-mula bertugas itu, suasana tu agak hanya orang mengelirkan pasal pelbagai SOP yang masa tu baru. Pasal COVID-19 ini yang dilakukan itu bukanlah drill, bukanlah orang sesuatu exercise ke apa, tapi ianya real situation. Tapi dengan kekuatan dalam diri kesukarelawanan itu, iatah kami sebagai yang belia-belia ada dalam organisasi ini, terbuka dah hati kami untuk macam andang sudah terbuka untuk kalau ada negara minta bantuan, we go. Pengalaman saya sebagai ahli sukarelawan PKBN adalah seperti menjaga hotel, ditugaskan di hotel-hotel yang ditugaskan dan mengikut SOP yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Awal-awal perasaan takutlah juga pasal kan COVID itu bahaya kan. Lepas tu makin hari makin beranilah boleh. Masa awal-awal tu takutlah, memang takut, tapi semangat untuk berkhidmat untuk negara lah, menghalang penularan wabak COVID-19 itulah. Tabung Kemanusiaan Palestin menerima sumbangan derma berjumlah RM2,817 daripada syarikat Bright Sky. Majlis penyerahannya berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan derma diterima oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Daripada Rahilah binti Aliuddin, pengasas cucu eksklusif syarikat Bright Sky, dan Dayang Suzi binti Samad, pengurus Simply Sayang syarikat Bright Sky. Tabung Kemanusiaan Palestin masih dibukakan kepada orang ramai untuk menderma sehingga 23 Ogos depan. Acara-acara pentas terus memeriahkan suasana perayaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-75 di 3 buah daerah semalam. Pentas perayaan kawasan dermaga Pekan Bangar Temburong disikan dengan pertandingan kuaya anjuran Majlis Perundingan Kampung Mukim Zon 2 daerah Temburong. Kumpulan kuaya Citra Alunan dari Mukim Bangar muncul juara dalam pertandingan tersebut. Hadir Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Di daerah Brunei dan Muara, pentas perayaan di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja diisi dengan pertandingan monolog. Hadir Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Adik batak saja mami. Sementara itu, persembahan Malam Tausyih memeriahkan acara pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah daerah Tutong. Pelbagai barangan yang tidak diisytiharkan dan barangan tegahan kastam dirampas semasa operasi berasingan di daerah Brunei dan Muara, daerah Blaid dan daerah Temburong. Operasi dikendalikan oleh para pegawai Jabatan Kastam dan Akses Diraja JKED. Semasa operasi pada Jumaat 16 Julai di Pos Kawalan Sungai Tujuh Kuala Blaid, JKED merampas 76 kotak pelbagai jenis barang penjagaan muka, 48 botol spray anti karat dan 9 kotak set perkakas elektrik yang tidak diisytihar. Sementara itu, semasa operasi sebuah rumah di Kampung Negalang Temburong pada Sabtu 17 Julai, JKED melalui bahagian penguatkuasaan undang-undang menahan 2 orang lelaki warga negara Indonesia berumur 27 dan 46 tahun disyaki pemilik 1 karton, 26 paket dan 16 batang rokok pelbagai jenis. Semasa operasi di bahagian kargo, Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Kelmarin 19 Julai mendapati syarikat-syarikat ejen kastam tidak mengisytiharkan barangan dalam borang deklarasi import kastam dalam 2 pemeriksaan rutin yang berbeza, antaranya 8 utas jam tangan, 1 unit push and pop toy dan 6 kotak herbal tea yang memerlukan permit Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA dan 33 kotak produk penjagaan kulit yang memerlukan permit Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Pada hari yang sama, seorang lelaki penduduk tetap berumur 49 tahun ditahan kerana memiliki lebih 50 kartun rokok pelbagai jenis di salah sebuah sekolah swasta di daerah Blaid. Kesemua barangan ditahan dan syarikat-syarikat ejen kastam yang bertanggungjawab dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang untuk siasatan lanjut. Jika didapati bersalah, syarikat ejen kastam berkenaan boleh dikenakan tindakan dan kebenaran lesen ejen kastam boleh dibatalkan. Ke arah memastikan akta-akta kesalahan kecil penggal 30 dipatuhi, operasi bersih senegara melibatkan semua jabatan-jabatan bandaran dan jabatan-jabatan daerah di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah dilaksanakan pada 15 Jun 2021 hingga 17 Julai 2021. Hasil operasi, 26 buah syarikat dikenakan kompaun sejumlah RM8,300 atas kesalahan melonggok membuang sampah-sampah perniagaan seperti menumpahkan minyak ke dalam longkang dan meninggalkan kenderaan terbiar di tempat awam yang boleh menyebabkan isu keselamatan dan risiko kepada orang awam. Sementara itu, 122 individu dikenakan kompaun RM100 setiap seorang kerana didapati membuang sampah bekas makan minum, sampah-sampah perniagaan dan pontong rokok di kawasan awam. Mereka terdiri daripada 54 orang tempatan, 5 warga negara Malaysia, 19 warga negara Indonesia, 15 warga negara Bangladesh, 13 warga negara India, 14 warga negara Filipina, seorang warga negara China dan seorang warga negara Pakistan. Liga Futsal Brunei, satu perlawanan berlangsung semalam antara pasukan Kasuka dan Arauda dengan DDT-FT. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dalam aksi separuh masa menyaksikan persaingan sengit antara kedua pasukan, namun pasukan Kasuka dan Arauda berjersey hitam berjaya mendahului pasukan lawan dengan 3-2.
Di separuh masa kedua, pasukan Kasuka dan Ar-Rauda menambah 3 lagi gol untuk melengkapkan kemenangan selesa ke atas DDT FT. Dengan kemenangan tersebut, Kasuka dan Ar-Rauda kini mempunyai 10 mata dalam 5 perlawanan, manakala DDT FT mengumpul 3 mata di kedudukan ke-8 Liga. Dua lagi pasukan mengesahkan tempat untuk melengkapkan 4 slot separuh akhir Piala Bola Keranjang 2021 dalam 2 aksi suku akhir semalam. Aksi suku akhir ketiga menyaksikan Yes Nation menyingkirkan konsep X-Strike Mi 85 berbalas 74. Sementara dalam aksi suku akhir keempat, TKT House mengalahkan pasukan Pegasus 76-65. TKT House akan bertemu Yes Nation di separuh akhir nanti. Hanya tinggal 3 hari sahaja lagi sebelum bermulanya Sukan Olimpik Musim Panas Tokyo 2020 pada 23 Julai ini. Sukan yang akan berlangsung sehingga 8 Ogos nanti dijangka disertai lebih 11,230 atlet olahraga dari 206 buah negara. Stadium Kebangsaan Jepun menjadi venue utama bagi pembukaan rasmi dan penutup sukan ini yang akan mempertandingkan 339 acara dari 33 jenis sukan merangkumi 50 kategori. Kontingen dari negara-negara peserta juga telah berada di Tokyo sejak minggu lalu, termasuk 2 atlet negara Brunei Darussalam. Muhammad Nur Firdaus Al-Rashid Haji Idris yang akan menyertai acara 200 meter dan Muhammad Isa Haji Ahmad yang akan bersaing dalam acara renang kuat dada 100 meter. Radio Televisyen Brunei melalui saluran Aneka akan menyiarkan secara langsung kesemua acara sukan tersebut termasuk upacara pembukaan rasmi Tamasya Sukan pada Jumaat ini.